perkara yang disebut oleh Zelina ni sangat penting sebab kita telah menukar sebenarnya permanaan kerusi Dewan Rakyat tersebut. Kita telah menukar permanaan kerusi Dewan Rakyat itu. Permanaan setelah kita meluluskan undi pindaan perlembagaan anti-lompat parti, kerusi itu bukan milik individu, tetapi kerusi itu milik parti. Okey, kita dengar lagi. Dulu kalau tak ada akta lompat parti, ahli-ahli politik tu dia boleh bergerak dengan kerusi dia ikut bumbung boleh, pintu belakang boleh, pintu depan boleh. Dengan ada lompat parti ni, niat sebenarnya supaya kita mengikat dia kerana itu memberi hak kerana Tuan Yang Dipertua, bila ahli-ahli politik bertanding atas tiket parti, parti melabur banyak duit. Parti meletakkan nama, jentera, pakaian, warna. Jadi takkanlah lepas menang boleh lari. Itu sebabnya akta lompat parti diwujudkan. Kalau tak ada akta lompat parti, Tuan Yang Dipertua, yang mana dibahaskan tu bolehlah kata tidak ada amalan demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ini, demokrasi berparlimen ini wujud kerana parlimen sendiri yang mewujudkan undang-undang lompat parti. Bukannya kejaplah Yang Berhormat, saya nak jawab. Bagilah saya habis. Nanti mencelah. Nanti pun betul lah Yang Berhormat. Peraturan mesyuarat kata nanti nak jawab dia. Yang Berhormat duduklah, sabar. Yang Berhormat duduklah, biarlah saya habis Yang Berhormat. Kalau kita nak bercakap, Yang Berhormat sebagai orang lama, kita dalam mahkamah pun nak tunggu hakim bagi kebenaran kan. Terima kasih Yang Berhormat. Thank you. Of course saya akan bagi floor pada Yang Berhormat. Yang Berhormat mantan Menteri Undang-Undang. Masa tu saya timbalan speaker. Okay. Jadi berbalik dalam perkara ni Tuan Yang Dipertua, saya nak bagi contoh dua negara. India. Jadual ke-10 dalam Perlembagaan India menyatakan bahawa seseorang wakil rakyat perlu mengosongkan kerusi sehingganya beliau mengundi atau memilih untuk berkecuali dalam sesuatu undian bertentangan dengan arahan parti politik mereka, terutamanya berkenaan dengan usul berkaitan dengan kepercayaan dan bekalan. Singapura pula, perkara 46(2)B, Perlembagaan Singapura menyatakan bahawa kerusi seorang ahli parlimen itu akan dikosongkan sekiranya beliau tidak lagi menjata anggota dipecat atau meletakkan jawatan daripada keahlian parti politik yang beliau mewakili sewaktu pilihan raya. Ini petunjuk bahawa terdapat kesedaran di kalangan parti politik dan demokrasi berparlimen secara umum bahawa ia memanglah prerogatif parti politik untuk memastikan bahawa mana-mana wakil rakyat yang bertanding dan dipilih atas watikahnya memanglah perlu bertanggungjawab kepada parti politik masing-masing. Silakan Yang Berhormat Ketua Baru. Okey, di sini persoalan tu Di sini persoalan. Kebetulan saya bersama dengan Yang Menteri Damansara, kami bersama dalam jawatankuasa yang menggubal pindaan perlembagaan artikel 49A, capital A. Kami yang berada dalam jawatankuasa. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri tadi telah menghuraikan peruntukan di bawah perkara 49 capital A yang melibatkan clause 1 and 2 yang menunjukkan keadaan di mana seseorang ahli terlucut keahliannya. Satunya yang tadi disebut, kalau dalam bahasa Inggeris, he resigned as a member of political party. Yang kedua, he ceased to be a member of political party. Yang ketiganya, kalau dia ni bertanding bebas, tiba-tiba masuk parti lain, itu dia anggap parti. Saya nak bertanya mengenai memorandum yang dirujuk oleh kita tadi. Ada okey, di sini kawasan ni, di sini dia bertanya kepada berkenaan dengan memorandum tersebut. Di sini jawapan yang diberi oleh Zelina tu agak menarik. Very interesting kalau kita dengar. Satu klausa 4A. Kalau saya boleh baca. Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah mengundi untuk menyokong Perdana Menteri berkaitan usul percaya, perbekalan dan atau apa-apa usul berbentuk prerogatif yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan. Itu A. Yang B, ini yang penting. Setiap parti dan pihak-pihak hendaklah shall, dalam bahasa Inggeris, memastikan setiap ahli-ahli parlimen mereka mengundi mengikut klausa 4A. Okey. Kegagalan, keengganan, kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu dan dianggap sebagai peletakan jawatan atau pemberhentian menjadi ahli parlimen bagi kerusi itu. Ada ke tidak dalam 49A? Yang dalam ni, kalau tak ada, adakah itu tidak dianggap bercanggah ataupun very unconstitutional? Kalau tak betul
Saya rasa Yang Berhormat So sekarang ni PAS bertanya, PAS bertanya. So Azlina jawab, dia sebagai Menteri Undang-Undang, dia kena jawab lah kan? Betul, ini soalan. Pasir Gudang telah melahirkan bangkangan kepada dokumen ini yang bagi saya very unconstitutional and very illegal and it is void berdasarkan kepada satu kontrak yang mana dalam dia sebut, dia sentuh soal dokumen ini void. So dia guna perkataan illegal, unlawful. Sekejap lagi dengar apa dia cakap. Akta kontrak satu lagi disebut dalam akta kontrak, the consideration dengan izin or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by a law. Ini bagi saya memberana ini forbidden by Article 49A that cause this document is illegal and void ab initio. Kota Baru boleh. Okey, saya jawab soalan itu dulu sebelum dia yang beruas dengan selayang masuk. Dia kata a consideration, memang betul ada akta contract law, a consideration is no longer valid sekiranya consideration ni macam apa perkataan Melayu consideration? Saya tak tahu, saya belajar English. Consideration dalam kontrak. So dalam offer and acceptance, bila dalam kontrak kita ada offer, kita ada acceptance, okey? Kita ada tawar, kita ada terima. Saya bahaskan dulu. Maaf, malam ni kita panjang sikit. Kita ada tawar, kita ada terima. Kita ada offer, kita ada acceptance. So dalam offer dan acceptance itu, dia perlu ada satu dipanggil sebagai consideration. Consideration. Apa bahasa Melayu consideration? Kalau siapa tahu, tolong tulis. Consideration ni, tawaran lah mungkin kita boleh kata. Ataupun perkara yang kita boleh gunakan. Tidak boleh unlawful ataupun illegal. So any consideration that is unlawful atau illegal, maka it is deemed ab initio bahawa kontrak itu dikira sebagai null and void. Itu betul dalam akta kontrak yang biasa. Namun begitu, persoalan utamanya yang pertama, siapa yang boleh membuktikan pertimbangan? Okay, thank you, pertimbangan. Siapa yang boleh membuktikan bahawa consideration atau pertimbangan bukan. Tak apalah. Consideration tersebut legal ataupun tidak, lawful ataupun tidak. Jawapannya adalah party to the contract. Yang boleh challenge the contract adalah party to the contract. Contoh, A dengan B buat kontrak. Saya nampak bahawa kontrak itu unlawful, tak patut. Saya bangkang, saya tak ada kena-mengena dengan kontrak tersebut. Adakah boleh saya membatalkan kontrak itu? Jawapannya tak boleh. Saya bukan privy to the contract. Saya dah cakap dah. Saya bukan party to the contract. Sepatutnya yang membahaskan sama ada benda ni boleh tak boleh adalah salah seorang yang ada di dalam duduk 148 orang tu yang membahaskan. Bukannya dia. Dia tak menandatangani pun perjanjian tersebut. That's the whole point yang cuba disampaikan. Okay, kita dengar. Boleh saya tanya Kota Baru? Kerana itu satu bukan keadaan yang betul. Biar saya jawab Kota Baru dulu. Yang Berhormat Kota Baru, pertama sekali, saya terima kasihlah Yang Berhormat Kota Baru mempunyai kesusahan hati seolah-olah ahli politik, ahli parlimen. Ini Azalina jawab. Kita dengar Azalina jawab. Yang menandatangani perjanjian persefahaman ni, perjanjian persefahaman kerjasama untuk membentuk kerajaan gabungan. Yang Berhormat Kota Baru menyatakan ini tak sah. Pertama sekali, ini antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah. Tak ada kena-mengena dengan Perikatan Nasional. Betul tak apa saya cakap? Ni yang saya cakap malam lepas, 2 malam lepas. Tak ada kena-mengena dengan Perikatan Nasional. Kalau siapa nak challenge, dia oranglah challenge. Yang Perikatan Nasional duk sibuk tu kenapa? Okay, kita dengar lagi. PAS pun tak ada. Saya jawab Yang Berhormat tanya, biarlah saya jawab. Masalah dengan Yang Berhormat. Kota Baru ni tak faham. Ni sebiji macam yang saya kata. Ni agreement di antara mereka, bukannya agreement di antara yang lain, di antara PAS. Undi je lah. Nak suruh jawab tak nak jawab? It's up to you. You want me to reply, I will reply. But you don't want me to reply. You don't have to. I know already your answer. You are accusing. I have to defend. So I cannot defend. You say we're not democratic. You are behaving in very undemocratic manner. Yeah.
You ask me. You up ask to us you. to defend, we defend. Up to you. Up to Takkan you. we You cannot want to defend. reply or not? Just because you are opposition doesn't mean Yelah, betul lah apa Zelina kata. Kau tanya, aku jawab. Bila aku nak jawab, kau menyampuk. Habis macam mana aku nak menjawab? we as government cannot defend ourselves. Kota Baru. Let me defend. Kota You Baru, have saya bukan already lawyer got pun tahu you tak faham. You have already got 13 speakers to raise. This is my floor. Let me You speak ask lah. me whether I want you to reply or not. Yeah, I say, then you up sit to down you. lah. Let me Up to defend. you. You want if to you reply keep or not? standing, Up how, to you. how am I going to answer if you keep standing up? Ni Parlimen Amerika kan ni? Why you ask Yeah. me? I You ask you me. because you ask me. Parlimen Amerika kan ni? You want me to answer or Right. not? It's up to you. You want me to answer, I answer. Okay, I answer. Then when I answer, you sit down. When I sit down, then you stand up. That's how you should do it. That is a problem with you. Okay, saya stop kat situ je lah. Tuan-tuan boleh tengok seterusnya dekat sama ada channel saya. Poinnya satu je tuan-tuan. Jangan argue dengan perempuan. Perempuan selalu betul. Kita yang selalu kena. Tak ada. Gurau. Dalam hal ni dia betul. Betul, kita kata betul lah kan. So dalam hal ini, betul. Azlina kata betul. Kan, apa yang Azlina cakap ni betul. Okey, yang pertama sekali, bukan masalah saya Pakatan Harapan, Azlina. Tak, poinnya macam saya kata lah. Saya dah kata malam lepas, 2 malam lepas. Saya cerita benda ni. Saya kata, consideration betul. Any contract yang consideration dan unlawful ataupun illegal, deemed to have been null and void. Itu biasa. Ya? Betul. Tetapi yang boleh menentang kontrak tersebut adalah the other party. Orang yang menandatangani perjanjian tersebut. Kalau dia nak challenge perjanjian tersebut. Katakanlah tiba-tiba ada salah seorang daripada 148 orang ni tak menyokong, kena pecat. Contoh. Bukan kena pecat, kena lucut jawatan. So dia boleh bawa perkara ni ke mahkamah dan mengatakan bahawa perjanjian ini illegal. Kan? Bahawa dia tak whatever lah. Dia gunalah argument-argument yang ada sebelum ni. Sebab dia adalah party to the contract. So dia boleh challenge di mahkamah sama ada adakah perjanjian ini sah atau tidak. Selain daripada itu, PAS, PN, tak ada kuasa, tak ada hak untuk nak berbicarakan tentang perkara ini. Okay? Yang panjang tu boleh tengok dekat saya punya page lah. Poinnya adalah tuan-tuan, saya nak bawa kat sini. Dia orang tak ada hujah. Hujah apa yang dia orang nak bawa sekarang ini? So dia nak bawa terma kerajaan perpaduan. Dah tak boleh dah. Dia nak sokong tak sokong. Kalau dia tak sokong, itu titah yang di-Pertuan Agong nampak macam dah ke. So dia buat alasan. Yang pelik alasan dia punya tadi. Alasan dia tu kata apa? Kami tidak mengundi belah bagi sebab kita tak mengundi. Kita tak minta undi belah bagi sebab kita tak mengundi, dia kata. Kan? Aduh, yai. Tak apalah. Kalau level macam ni lah kita punya pembangkang, risau saya. Dan Ronald tadi kemuka bukti bahawa dakwa ahli JRS masih lagi ahli bersatu. So Ronald adalah sekarang ni pengurusi baru menggantikan Haji G selaku ketua bersatu orang kata ketua bersatu di Sabah lah. Jadi sekarang ini dia ada orang kata apa, mereka telah mengemukakan dokumen bahawa sebenarnya bahawa sebenarnya JRS tidak sah untuk menjadi kerajaan di dalam kerajaan ini ataupun menandatangani perjanjian ini kerana JRS masih lagi ahli bersatu dan mereka telah hilang jawatan kerana Aintel 4 parti. Naib Presiden Bersatu Ronald Kennedy mendakwa 4 anggota Parlimen Gabungan Rakyat Sabah yang sebelum ini mendakwa telah keluar bersatu secara diam-diam sebelum pilihan raya umum ke-15 dan telah menyertai JRS sebenarnya masih adalah ahli parti itu. Ronald PN beluran pada perbahasan di Dewan Rakyat hari ini membacakan surat yang dikatakan daripada Bersatu Sabah kepada Muhyiddin Yassin sebelum pilihan raya umum. Surat itu memaklumkan bahawa 6 calonnya akan bertanding di bawah lambang GRS. Perkara itu katanya membuktikan bahawa anggota Parlimen GRS adalah calon bersatu. Sumbangan itu dipencadangkan supaya usul undi percaya terhadap Perdana Menteri ditangguhkan selama 21 hari. Katanya penangguhan itu penting disebabkan status 4 ahli parlimen yang menyokong kerajaan dipertikaikan. Perbezaan kedudukan yang berlaku adalah lazimnya sebelum ini tidak ada masalah. Tetapi dengan Akta Anti Lupa Parti, maka perbezaan itu mesti diperjelaskan. Ini membawa kepada keabsahan kedudukan yang berhormat tambun dalam urusan undi percaya kerana kedudukan 4 ahli parti ini dipertikaikan disebabkan Akta Anti Lompat Parti. Saya ulas dengan perkara ini tentang Ronald. Dia akan signifikan kalau sekiranya jumlah yang dikatakan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tu 112, betul. Kalau hanya ada 112, kita ada bayangan bahawa yang menyokong
Anwar Ibrahim ni yang tak menyokong tu 111. Atau 110, bukan 111, 110. Yang menyokong 112. So tolak 4, dia akan tak ada majoriti. Itu boleh. Maka boleh kita nak minta tunda. Tapi bila jumlah yang menyokong, speaker pun 147, campur dengan GPS Sarawak tu, 148. Tolak 4, kita masih ada 144. So jumlah itu tak signifikan sampai nak tunda sehingga 21 hari. Jadi daripada sini tuan-tuan, macam saya kata, bahawa telah termeteri lah, telah tertutup lah, maka telah selesailah tugas kita untuk nak memastikan bahawa kerajaan ini bertahan, insyaAllah survive undi percaya ini. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton saya 10,402, 1.1k dekat TikTok, sekarang 900 lebih. Kemudian yang berada dekat Twitter dan sebagainya, yang tukar profil, dah boleh tukar balik ke profil biasa dah. Terima kasih semua. Kita jadikan Perdana Menteri itu kekal sebagai PMX. PM yang ke-10. Okey, hashtag PMX tuan-tuan. Tolong tulis hashtag PMX. X ni bahasa Roman numeral lah. PM yang ke-10. Jadi dengan ini, maka bolehlah saya berehat sebentar. Penatlah tuan-tuan. Berehat sebentar dan insyaAllah kita akan kembali kepada urusan kita seperti biasa. Saya harap tuan-tuan boleh tulis hashtag PMX dan kita nyatakan sokongan kepada Perdana Menteri kita ke-10 dan kita bantu untuk apa orang kata, kita kembalikan balik gahnya negara kita insyaAllah. Dalam tempoh 5 tahun ini, kembalikan balik ekonomi kita, kembalikan balik orang kata apa, perkara nama kita yang pernah naik suatu ketika dahulu sebagai the Tiger of Asia, kita naikkan kembali maruah kita, negara kita, dengan semua bekerjasama tanpa mengira bangsa, agama, kedudukan, negeri dan sebagainya. Biar kita semua kerjasama. Thank you yang tulis DSI terbaik, hashtag PMX, hashtag PMX. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan.